Tapi lebih dahsyat lagi pada zaman kita ni, dia tak perlu bercakap, dia bawa muka je. Sebab yang datang Malaysia baru ni tu muka je, tak ada bercakap apa pun. Cukup muka handsome, misai bersambung dengan janggut, kita pun dah cair macam ais kena panas. Kenyataan fitnah itu menunjukkan kepada kita keadaan yang sangat dahsyat, menyebabkan kita berada dalam kekeliruan. Bila mana kita masuk dalam fasa fitnah, maksudnya kita menjadi keliru. Dan kekeliruan yang paling jelas sekali ialah untuk membezakan di antara yang hak dan juga yang batil, yang benar dan yang salah. Dan kita yang berada di akhir zaman ini sudah pasti akan lebih merasai perkara itu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok zaman kita ni, bila mana berlaku benda-benda yang mengelirukan dalam agama, kita akan tengok sebahagian besar orang Islam menjadi mangsa kepada kekeliruan itu. Contoh mudah yang kita boleh tengok, bila mana heboh isu satu orang yang datang mengatakan dia tu daripada keturunan Nabi. Tuan-tuan maklum isu tu. Dan kita tengok betapa ramainya orang yang terpedaya dengannya. Bukan sahaja orang biasa, bahkan orang yang ada kedudukan yang besar dalam akademik, yang ada prof pun tertipu dengannya. Sampailah kepada orang-orang kenamaan, sehinggalah dibongkarkan, sampailah ianya menjadi isu international sekarang. Bukan sahaja berlega di Malaysia, bahkan berlega sampai ke Afrika, sampai ke Morocco. Jadi kita boleh tengok, itu ialah contoh daripada situasi fitnah. Jadi keliru. Dulu kekeliruan ini akan terjadi bila mana satu perkataan dikeluarkan ataupun satu kenyataan dikeluarkan. Maknanya ada orang bercakap, ada orang yang memberikan ucapan dia tu mengelirukan. Sebab tu lidah yang meliuk lentuk ini kadang-kadang menjadi fitnah juga kepada kita. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, antara jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab dalam surah Ali Imran ialah mereka ni ada kemahiran yalwuna alsinatahum, melengguk-lenggukkan lidahnya. Orang yang pandai bercakap lah, bahasa mudah kita. Bila mana dia pandai bercakap, maka orang tertipu dengannya. Sebab tu Nabi sebut, inna minal bayani la sihra. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya kepetahan dalam berkata-kata itu hampir sama dengan sihir. Hadis Nabi tu nak sebut pada kita bahawasanya orang yang petah berkata-kata, kata-kata dia tu boleh menyebabkan kesannya sama macam sihir. Jadi orang akan menurut, orang akan ikut, ataupun kita sebut sebagai taksub. Ini ialah situasi yang berlaku. Tapi lebih dahsyat lagi pada zaman kita ni, dia tak perlu bercakap, dia bawa muka je. Sebab yang datang Malaysia baru ni tu muka je, tak ada bercakap apa pun. Cukup muka handsome, misai bersambung dengan janggut, kita pun dah cair macam ais kena panas. Ikut kawan tu kata apa, dia orang tak kata apa, dia tak kata apa pun yang datang. Tuan-tuan tengok yang datang tu, yang isu heboh tu, tuan-tuan tunjuk dekat mana video yang ucapan dia panjang? Tak ada. Melainkan yang diletakkan video dia duduk atas pentas, selawat dengan orang, lepas tu duduk atas pelamin, lepas tu tunggu orang kupas udang dekat dia. Akhirnya ditipu. Hanya begitu sahaja. Saya kata ni ialah realiti yang berlaku. Begitu sahaja berlaku. Dan akhirnya bila mana dibongkarkan, yang nak orang kata apa, nak patah balik tu, nak kona balik ni, pakat duk buat diam. Jadi itulah kesan dan bahana daripada fitnah. Itu salah satu contoh. Salah satu daripada contoh.